Salam sejahtera dan senang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kupas lebih mendalam bagaimanakah pengurusan dan juga perbelanjaan kerajaan yang dapat kita teliti dan juga dalam perancangan semasa. Setelah itu topik kita pada kali ini untuk kita bercakap mengenai ubat, ringgit semakin lemah, kos ubat atau rawatan semakin mahal. Setelah itu antara topik yang akan kita sentuh adalah syarikat farmaseutical yang boleh kita saksikan berkemungkinan akan pindahkan kenaikan kos dan juga ditanggungnya ketika ini kepada pengguna tidak lama lagi dan sekaligus menjadikan harga jualan atau perkhidmatan dikatakan lebih mahal. Industri farmaseutical bukan sahaja menanggung kenaikan berterusan dalam pelbagai kos pengeluaran tetapi turut mendapat peningkatan kos utility dan kadar upah buruh yang semakin tinggi. Dan Pak Analisis Investment Bank Berhad, menurut apa yang saya boleh katakan, Cik Kos yang berkata peningkatan kos yang berpunca daripada kos utility dan buruh yang tinggi akan disalurkan semula melalui kenaikan harga jualan. Beliau menjelaskan kenaikan berlaku dalam surcharge elektrik daripada 3.7 sen bagi setiap kilowatt jam kepada 20 sen kilowatt jam bagi tempoh Januari hingga Jun 2023. Menurutnya, ambang kelaikan untung kerja lebih masa yang dinaikkan daripada pekerja di bawah RM2,000 sebulan kepada RM4,000 sebulan akan berkuat kuasa telah berkuat kuasa Januari lalu turut meningkatkan perbelanjaan operasi tahunan syarikat farmaceutical, dan ini adalah tumpuan kami pada kali ini untuk kita lihat ringgit yang semakin lemah. Kita dapat lihat trend penyusutan dari tahun 2020 dan kos ubat dan rawatan yang semakin tinggi. Siapakah yang bakal menanggungnya? Siapa yang akan terbebannya? Setelah itu kita akan bawakan tetamu kita iaitu merupakan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Amrahi Wong. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Amrahi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita tahu isu iaitu ringgit semakin melemah ataupun kos ubat yang semakin mahal ini bukan adalah isu yang baru. Dan ketika ini mungkin Cik Amrahi boleh bantu kita fahami bagaimana kos ubat ni boleh meningkat secara signifikan dalam tempoh yang lama dan bagaimana untuk kita tingkatkan kesedaran dan pendidikan terutama dalam masyarakat dan juga dan juga industri-industri ini. Terima kasih Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada para penonton. Sebenarnya perkara yang sedang berlaku atau yang sedang kita alami sekarang ini sebenarnya telah pun saya beritahu beberapa tahun yang lalu semasa COVID, pandemik COVID-19. Kita tahu bahawa ubat-ubatan ini ataupun industri farmaceutical ini akan terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan apabila berlakunya orang kata apa di segi PRP kita, di mana kita ada penutupan sempadan oleh negara-negara di seluruh dunia, khususnya dari segi negara-negara yang membuat pharmaceutical. Jadi perkara itu memberi kesan secara langsung kepada kita. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa majoriti daripada ubat-ubat yang berada di pasaran negara kita adalah diimport daripada luar. Jadi maknanya kalau apa-apa pun yang berlaku di luar akan menjejaskan orang kata apa harga ubat di negara kita. Tapi walau bagaimanapun kata apa perkara yang sedang berlaku di era kita kata panggil sekarang era endemik di mana perkara ini telah dijangkakan, adalah dimaklumkan, adalah diberitahu bahawa kalau kita tengok dari segi apa yang berlaku di Asia sekarang ni, dikatakan keadaan cabaran ekonomi sebenarnya yang paling buruk sejak 50 tahun yang lalu. Jadi perkara ini semua telah diberitahu awal dulu. Jadi sama ada masing-masing negara orang kata apa bersiap sedia untuk mendepani orang kata apa perkara ini jadi sesuatu yang telah mempengaruhi semua negara di atas muka bumi ini. Itu dari segi berita berkaitan dengan ekonomi kita. Tetapi ada juga laporan mengatakan bahawa di sebalik kemelut yang kita sedang hadapi, juga dilaporkan bahawa negara Malaysia sebenarnya negara kedua yang bahagia di kawasan ASEAN. Contohnya
kita tahu walaupun ada stres, walaupun ada tekanan, tetapi kita melihat bahawa kita di Malaysia ni masih lagi orang kata apa, bertoleransi dan masih happy lah, ya, masih lagi bahagia. Dan berbalik kepada isu di mana macam mana perkara itu boleh berlaku, ini adalah kerana bukan saja dia disebabkan oleh bahan aktif pharmaceutical ataupun active pharmaceutical ingredient, tetapi juga bahan-bahan sampingan lah, macam excipient pun kalau kata ada masalah dari segi excipient pun akan jadi masalah. Begitu juga dari segi pembungkusan. Ini kita ingat ubat-ubatan ni dalam berbagai bentuk, dan justru itu kalau kita lihat apa-apa pun yang melibatkan ketiga-tiga perkara ni, dia akan orang kata apa, akan mendatangkan masalah dari segi pembuatan orang kata apa, dari segi pembuatan farmaceutical itu sendiri, ya. Dan sebagaimana pun kita tahu juga bahawa bila kita melihat isu logistik di negara kita, jadi kalau saya perhatikan daripada tahun 2020 hingga sekarang, kita ada masalah di masa ke semasa di mana harga ubat ataupun stok ubat kadang-kadang harga itu meningkat, tetapi stok ini tak berapa betul, maknanya kita patut ada kelumpulan. Dan perkara ini berlaku di seluruh negara, sama ada di kawasan bandar atau di luar bandar, di kampung-kampung. Juga berbeza-beza mengikut negeri-negeri di semenanjung Malaysia, dan apatah lagi bagi kawasan Sabah dan Sarawak. Jadi ini semua orang kata akan mempengaruhi lah orang kata apa, dari segi orang kata keberadaan ubat-ubat ataupun adanya stok ubat di seluruh negara, ya. Dan kita juga tahu bahawa perang Rusia-Ukraine hampir 2 tahun yang lalu telah memberi kesan yang begitu besar kepada pasaran dunia, di mana Ukraine adalah salah satu negara yang mempunyai sumbangan kepada industri pharmaceutical. Jadi ini semua akan mempengaruhi dari segi macam kita tadi lah, dari segi adanya satu ubatnya di satu negara. Dan juga perkara ini pun telah diberitahu, iaitu tentang nilai mata wang ringgit Malaysia. Jadi kalau kata ada saja pertukaran mengenai nilai mata wang ringgit Malaysia, maka ia akan memberi terkesan kepada import kita, dan juga akan mendasarkan terus kepada kepada harga ubat. Jadi seperti yang kita sudah maklum, ubat-ubatan ini adalah satu perkara yang besar di samping makanan. Jadi kalau kata untuk makanan, kita pun kita cerita tentang keterjaminan makanan, tetapi saya juga pernah dulu pun mengatakan bahawa isu keterjaminan ubat-ubatan ni adalah satu isu yang perlu ditangani oleh negara. Baik, seperti yang Encik Amrahmi kongsikan bahawa kebanyakan ubat-ubatan ini adalah import. Bermakna import ni datang daripada luar negara ke dalam negara, dan sekarang ini sejak beberapa tahun kita lihat faktor luaran banyak memberi kesan terhadap negara importnya, dan sekaligus rakyat menerima importnya. Jadi kita tahu masalah ini sudah lama wujud yang telah dikatakan Encik Amrihi sendiri, tetapi bergerak ke hadapan masalah akan sentiasa ada. Cuma persoalannya bagaimana untuk kita tanganinya, yang terdapat pelbagai juga solusi. Jadi bergerak ke hadapan, masalah memang ada, cuma kita takut bimbang ia akan jadi semakin parah. Jadi apa tools yang perlu ada untuk kita kenal pasti masalah itu, dan bagaimana untuk kita tangani keperluan semasa ekonomi ketika itu. Bagaimana Amhar ni? So, jadi mana kita dah mengenal pasti isunya apa? Isunya adalah keterjaminan ataupun ubat ataupun medicine security, ya. Dan dalam hal ini kita kena ingat kita sebenarnya ada senarai ubat penting, essential medicine. Jadi dalam kita mendepani apa-apa juga krisis,
sama ada dalam berbentuk malapetaka seperti wabak penyakit yang kita pun sedia maklum, dan juga banjir besar mungkin berlaku. Dan sekarang ini kita mengalami pencemaran alam kita seperti jerubu. Jadi perkara-perkara ini semua akan memberi kesan langsung kepada kesihatan warga dan juga akan mempengaruhi industri. Jadi kalau dalam hal itu, kalau kita balik kepada apa yang saya sebut tadi tentang ubat penting tu, saya pasti bahawa negara kita khususnya yang berada di KKM tahu tentang perkara ini, di mana kita perlu ada stok penimbal untuk memastikan ubat-ubat penting sentiasa ada. Manalah tahu perkara yang saya sebut tadi itu akan berlaku, dan kita tidak boleh memandang ringan kesiapsiagaan itu perlu kita ada lah. Dan dalam hal ini, jadi pernah satu ketika sangat tahun lalu, kita sendiri sampai peringkat di mana kita ada bermasalah tentang stok paracetamol. Maknanya satu ubat yang begitu simple tetapi bermasalah pada waktu itulah. Dan saya rasa itu yang telah pun kita lalui, dan saya tahu bahawa KKM telah begitu proaktif untuk memastikan orang kata stok ubat-ubatan ini sentiasa ada untuk keperluan negara. Dan dalam pada itu kerajaan kita pun telah memulakan langkah-langkah untuk untuk mengatasi perkara ini. Maknanya kita tahu bahawa salah satu strateginya adalah untuk kita memberikan pengurusan ataupun fokus kepada industri tempatan. Dan ini perkara yang sedang dilakukan oleh negara, dan kita dapat lihat juga kerjasama awam swasta yang lebih erat kalau berbanding dengan dulu. Jadi itu yang kita dapat belajar daripada pandemik baru-baru ni. Bila kita tertekan, maka dengan sendirinya bertaut di antara sektor awam dan juga sektor swasta. Sebagaimana yang kita tahu Cik Nina, bahawa kita punya sistem kesihatan ini adalah dua, maknanya kita ada awam dan swasta, di mana besarnya adalah di sektor awam. Tapi bagaimanapun peranan sektor swasta tu dijelaskan. So jadi apa yang kita perlu buat, maknanya industri tu kita perlu sokonglah. Tetapi balik kepada apa yang saya sebut tadi, sekarang macam mana kita nak orang kata kalis masa depan. Jadi bila kita kata nak kalis masa depan, maka langkah kerajaan untuk mewujudkan reformasi kesihatan telah diterangkan, telah disebutkan di dalam Kertas Putih Kesihatan yang telah dibentangkan dan telah diluluskan pada 15 Jun 2023 yang lalu di Parlimen. Jadi ini semua dan kita tahu bahawa Kertas Putih Kesihatan ni adalah satu framework yang sangat penting yang sebelumnya tak pernah berlaku di negara ini. Jadi untuk 15 tahun ke hadapan ini, maka fokus kita terhadap sistem kesihatan ni diberi fokus yang amat teliti oleh kerajaan. Itu sebab didangkakan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023 nanti, Jumaat depan, Jumaat lagi 1 maka dua sektor akan diberi perhatian yang sedia maklum, iaitu pendidikan dan juga kesihatan. Tetapi dari segi kesihatan, kita telah ada Kertas Putih Kesihatan, dan itu yang menjadi framework untuk kita maju ke hadapan. Itu dari segi macam mana kita melihat kembali untuk memperbaiki sistem kesihatan di Malaysia. Dan begitu juga dari segi pembuatan, maka seperti mana yang saya sebut awal tadi, di mana kerajaan pun memberi fokus kepada untuk memperkasakan industri tempatan.
dan saya dapati bahawa begitu banyak sesi libat urus telah diadakan oleh pihak kerajaan dengan sektor pharmaceutical, dan mana pemain-pemain industri pharmaceutical ni memang peka tentang keperluan yang perlu kita lakukan berkaitan dengan ubat-ubatan di Malaysia ni. Dan salah satu yang saya ingin share bahawa berdasarkan kita punya orang kata apa, sesuatu yang menjadi kita punya kekuatan kita adalah dari segi ekspor ubat halal. Ini sebagaimana yang kita sedia maklum dan telah pun diberitahu baru-baru ini bahawa kekuatan Malaysia adalah dari segi pembuatan ubat halal, dan kita sebenarnya kita telah menerajui di peringkat global. Jadi kalau kata kita memberi khusus kepada ubat halal ni, maka kita berpeluang besar untuk kita mengeksport ubat-ubat yang halal ni di seluruh dunia. Jadi ini yang pada saya untuk jangka panjang atau jangka lebih panjang, perkara ini dapat kita selesaikan. Kita ingat salah satu perkara yang telah pun tindakan pun telah diambil, khususnya pasca COVID-19 ni, di mana kita akan orang kata pun membuat vaksin kita sendiri. Betul, Encik Amrahi. Betul. Sebenarnya saya nak sambung lagi apa yang dikongsikan Encik Amrahi. Jangan ke mana-mana, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan bersama saya Nina Razman, dan kita masih meneruskan perbincangan kita mengenai iaitu kos rawatan ubat yang kita berbalikkan kepada isu ringgit yang semakin menyusut, semakin lemah, dan juga ubat-ubatan ataupun kos rawatan yang semakin mahal, dan kita nak lihat di penghujung siapa yang akan tanggung bebanan ini. Sudah tentu kita masih lagi bersama tetamu kita yang berada dalam talian merupakan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Amrahi Buang. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Amrahi. Tadi sebelum berhenti rehat, Encik Amrahi ada kongsikan antara solusi jangka panjang bahawa untuk kita bergerak ke hadapan dalam menghadapi antara krisis ringgit lemah, ubat, kos rawatan semakin mahal, bebanan yang ditanggung oleh pemain industri, agensi dan juga rakyat terutamanya, adalah kita boleh lihat antara langkah yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk mewujudkan reformasi kesihatan yang memberi fokus tumpuan khusus kepada sistem kesihatan. Ini akan antara menjadi framework yang sangat penting untuk kita bergerak ke hadapan dan sekaligus dapat meningkatkan iaitu social disiplin dalam kalangan masyarakat untuk mengatasi pelbagai cabaran. Sudah tentu itu adalah antara tumpuan kita. Mungkin Encik Amrahi boleh tambah, kita nak lihat bagaimanapun kita nak lihat mungkin ramai kurang faham ataupun kita boleh cakap tentang kesan ubat semakin mahal, ringgit semakin lemah. Mungkin kita tahu yang golongan yang mampu melakukan rawatannya mungkin sakit, okey senang boleh pergi ke mana-mana hospital, klinik untuk dapatkan ubat atau rawatan. Tetapi kita nak faham kesan terutamanya untuk golongan rentan yang mudah terdedah ini. Apakah kesan-kesan yang diterimai oleh mereka? Mungkin kalau kita baca di media sosial ramai mengatakan okey ubat semakin mahal, kos semakin mahal. Maknanya tak boleh sakit lah ni. Tapi kita tak nak mindset itu bergerak ke hadapan oleh rakyat. Jadi bagaimana untuk kita lihat kesan, apakah kesan yang boleh kita fahami yang akan dihadapi terutama oleh golongan rentan apabila kita menghadapi krisis begini? Okey, jadi kalau kita tengok maknanya kita sekarang ni boleh kita anggap sebagai kita sedang menghadapi satu krisis berkaitan dengan apa yang telah disebut di awal tadi. Jadi kita kena ingat tadi telah diberitahu tentang social discipline. Jadi pada saya yang paling penting sekali kita perlu mempunyai mindset yang berbeza daripada mindset yang kita ada sekarang. Maknanya kita negara kita pun dah lebih 60 tahun merdeka, dan cara kita menguruskan kesihatan kita pun orang kata perlu berubahlah. Jadi mindset itu sangat penting, dan saya balik kepada yang saya sebut, yang saya share tadi berkaitan dengan strategi kesihatan. Sekarang ni apa yang kita cuba lakukan, sebab kita tahu sekarang kita tengah menghadapi krisis ni kan. Tetapi kita kena ingat bahawa salah satu faktor yang kita perlu untuk mempersiapkan warga adalah sokongan lah. Jadi bermaksud bahawa
kita perlu meningkatkan kecelikan ubat ataupun medicine literacy di kalangan warga dan juga penduduk. Dan kalau kata kita sedia maklum bahawa kebanyakan sekarang ni kalau kata kita tidak menjaga kesihatan kita, jadi maknanya kita akan berakhir sampai peringkat maknanya kita terpaksa menghadapi begitu banyak penyakit, khususnya penyakit tidak berjangkit. Dan dengan ini perkara itu memerlukan perubahan sikap. Yang ini yang sedang cuba diusahakan melalui titik tolak dari segi orang kata pendekatan kita sekarang ini, di mana di dalam Kertas Putih Kesihatan itu telah diterangkan dengan jelas di mana kita nak mempertingkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. So, jadi perkara ni yang kita tahu bahawa kita kita kena mempunyai pendekatan untuk mendidik masyarakat kita, populasi kita. Dan saya ingin share tentang konsep penjagaan sendiri atau self care. Saya tahu bahawa memang kalau ikut sistem orang kata kesihatan kita ada primary care, kita ada secondary care dan juga kita ada tertiary care. Tetapi jangan lupa bahawa majoriti daripada kita, populasi kita ini sebenarnya telah pun mengamalkan konsep penjagaan sendiri atau self care. Dan ini penting kerana kalau kata kita nakkan seperti mana yang saya sebut daripada awal tadi, maknanya kita nak tukar daripada kita mengubati, sekarang ni kita nak mencegah. Jadi maknanya promotive care dan juga preventive care itu adalah satu perkara yang perlu ditekankan. Itu sebab kalau kita tengok apa yang telah diambil oleh kerajaan seperti mana yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Sabtu lalu, di mana kita ada perubatan madani. Jadi dengan ini maknanya kita memberi peluang kepada warga untuk mengakses klinik-klinik swasta supaya benda tu akan kita dah mulalah, maknanya tindakan untuk melibatkan pihak swasta ni sesuatu perkembangan yang sangat baik ya. Begitu juga telah dilancarkan tentang Madani Afiah. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang penting supaya kita nakkan khususnya untuk kita memulakan satu generasi yang pentingkan kesihatan atau lebih kesihatan. Saya tak kata bahawa selama ni kita kerajaan tidak melakukan perkara ni. Sebenarnya mereka telah melakukan, cuma fokus dia kepada kuratif dan juga rehabilitatif dan juga paliatif. Tetapi sekarang ni saya rasa yang saya jangkakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk belanjawan untuk 2024 ni akan fokus tu akan bertukar kepada preventif dan promotif. Itu sebab kalau kita melihat perkara yang saya sebutkan awal tadi, jadi dengan ini bahawa kita akan cuba membina satu masyarakat yang sihat. Jadi maknanya kalau kita tengok apa yang cuba dicapaikan di bawah Kertas Putih Kesihatan ni adalah satu negara yang sihat. Dan ini yang kita nak buat. Itu sebab kalau kita melihat agenda Nasional Malaysia Sihat ni bukan satu perkara yang baru. Ya, maknanya contohnya kalau di dalam agenda Nasional Malaysia Sihat ni, dan sebenarnya bagi bidang farmasi, kita sebenarnya dah ada pun program kendali ubat anda sejak 2007. Jadi perkara ini semua pada saya akan diperluaskan. Dan di situ kita dapat melihat bahawa perkara-perkara yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu melibatkan perubatan madani dan juga inisiatif saringan kesihatan kebangsaan. Ini satu perkara yang sepatutnya kita dapatkan kesedaran khususnya kepada orang-orang muda. Maknanya kita tahu bahawa penyakit tidak berjangkit ni sekarang sedang dihadapi oleh kita, khususnya warga kita yang 30 tahun ke atas. Jadi kita kena siap sediakan mereka itu untuk kehadapan. Itu sebab saya ingin mengecurkan bahawa inisiatif ini sebenarnya dah ada, di mana satu inisiatif saringan kesihatan kebangsaan yang telah pun ada. Jadi ini yang patutnya dimanfaatkan atau diberitahu kepada warga dan perlu dimanfaatkan oleh rakyat kita supaya kita
dapat saring. Jadi ini yang apa ni yang kita memerlu orang kata apa mindset yang baru. Jadi saya menyeru kepada warga ke seluruh rakyat Malaysia supaya ambil turut serta dalam program orang kata apa saringan ni. Sebab pentingnya program saringan ni supaya kalaulah orang kata apa kita dapat kesan awal, jadi kita boleh menguruskan tak macam sekarang di mana kita punya report card berkaitan dengan macam mana kita manage atau kita menguruskan NCD ataupun penyakit tidak berjangkit ni tidak begitu baik. Jadi itu sebab kita kena adakan apa orang kata apa sesuatu yang perlu kita teruskan, iaitu dari segi memastikan bahawa gaya hidup sihat kita lakukan. Yang ni semua orang kata apa perlu kita melibatkan warga dan ambil kesempatan. Sebab apabila pergi sampai peringkat rawatan tu, maka kos dia akan lebih tinggi dan akan menyusahkan semua. Jadi prevention better than cure lah. So itu sesuatu yang sedang dilakukan dan sekarang seperti mana yang saya lihat, akses kepada sektor awam dan juga sektor swasta masih lagi terbentang luas untuk warga kita. Maknanya keadaan kita masih lagi orang kata apa kita boleh hadapi. Walaupun kita sedang menghadapi krisis ekonomi buat masa ini. Baik. Seperti yang Encik Rahi kongsikan bahawa prevention is better than cure. Banyak sudah ada perancangan, inisiatif. Namun apa yang perlu difokuskan adalah bagaimana untuk kita manfaatkan sepenuhnya. Namun kita masih perlu merancang bergerak ke hadapan bagaimana untuk kita kuatkan, bagaimana untuk kita kalis masa hadapan. So, tentu itu adalah perkongsian yang menarik oleh Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Rahi Wang. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian sahaja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.